الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبرك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia dan bahagia ini. Allah panjangkan lagi umur kita, dapat kita hadir ke masjid rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah masih memilih kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi, lebih-lebihlah hajat ukhrawi. Yang dihormati nazir masjid, di mana nazir seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan imam, bila siap, muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan kongsi satu tajuk, iaitu antara tanda Allah cintakan hambanya. Semalam kita kongsi tajuk antara tanda hamba yang rindukan Allah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan kongsi tajuk, iaitu antara tanda Allah cintakan hambanya. Saya selalu sebut, kita boleh mengaku kata kita sayang dan kasih kepada Allah. Kita boleh mengaku bahawasanya kita sayang dan kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mengaku bahawasanya kita sayang kepada semua orang mukmin. Persoalannya sekarang, Allah sayang ke tak sayang kat kita? Ini soalan yang kita kena tanya diri kita, yang kita kena muhasabah diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang ke tak sayang kepada kita? Ini soalan yang kita kena tanya diri kita. Supaya kita dapat muhasabah diri kita. Dengan kita muhasabah diri kita, insya-Allah kita akan buat perubahan. Kita akan cuba perbaiki keadaan diri kita. Kita akan cuba perbaiki amal ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita dicintai, dikasihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasihi, disayangi oleh semua orang mukmin yang ada di atas muka bumi ini. Jadi insya-Allah kita akan tengok yang pertamanya tanda Allah cinta dan sayang kepada hambanya, iaitu Allah memberi taufik kepada hambanya. Allah memberi taufik. Apa makna taufik? Ulama kata taufik ni ialah kekuatan, kemampuan untuk kita melaksanakan benda yang Allah perintah kepada kita. Untuk kita laksanakan benda yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diperintah oleh Islam. Hidayah. Ramai orang yang ada hidayah. Ramai orang yang dapat hidayah. Kita tahu bahawasanya puasa bulan Ramadan ni wajib, fardu. Berapa ramai umat Islam yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahawasanya semayang 5 waktu itu fardu, wajib. Berapa ramai di kalangan umat Islam yang menunaikan semayang 5 waktu saya semalam. Bahkan kadang-kadang ada di kalangan umat Islam yang tak semayang langsung. Sibuk dengan urusan duniawi, sibuk dengan urusan sendiri, sampai tak sempat nak sujud, tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai di kalangan umat Islam yang tahu baca Quran tu dituntut, disuruh berzikir, bertasbih. Allah suka kalau kita berzikir, bertasbih. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingat padaku, kata Allah, Allah akan ingat kepada kamu. Jadi berarti bila seseorang tu tak ingat kepada Allah, mana Allah akan lupakan dia.
Allah lupa, kata ulama, bukan lupa macam kita lupa. Maha suci Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lupa yang ada pada makhluk. Sebab itulah dalam sujud sahwi kita sebut apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lalai, tak lupa. Maksud lupa di sini ialah Allah tak peduli ke kita. Allah tak bagi rahmat kepada orang yang tidak sujud, tunduk, patuh, orang yang tak berzikir, orang yang tak ingat pada Allah Ta'ala. Jadi rugi. Umat Islam yang Allah Ta'ala kurniakan akal, yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat, bermacam-macam nikmat, tiba-tiba Allah tak suka kat dia. Na'udzubillah. Tiba-tiba Allah tak sebut nama dia. Sedangkan kita dalam dunia ni, kita seronok, kita suka kalau orang besar-besar sebut nama kita dengan sebutan yang baik. Kita seronok. Bahkan kadang-kadang ada orang, kalau orang tak sebut nama dia, dia sedih. Amboi, aku ada juga jawatan, pasal apa tak sebut nama aku? Kita terasa. Macam kita bayang, kalau Allah tak sebut nama, Allahu Akbar, lagi parah. Dan di antara perbuatan amalan yang Allah akan sebut nama kita seorang-seorang ialah dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab itulah majlis ilmu ni adalah merupakan majlis yang sangat besar nilaiannya di sisi Allah. Sehingga di sana disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Nabi menyebut tentang kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis zikir, kita duduk dalam majlis qala Allah Ta'ala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala ulama. Apa yang kita akan dapat? Yang pertamanya kata Nabi ialah illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama yang kita akan dapat ialah Allah akan turunkan ketenangan kepada kita. Allah akan bagi ketenangan kepada kita. Terus sebab orang Islam ni memang dia akan diuji oleh Allah dengan kesusahan, kepenatan, serabut perut. Orang utara kata serabut perut. Bagaimana cara kita nak hadapi benda ni? Di antaranya ialah dengan kita zikrullah, dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Bukan kita pergi tempat-tempat yang merapu. Bukan kita ambil benda-benda yang dilarang oleh Allah. Benda-benda yang memabukkan, benda-benda yang menkhayalkan. Nabi kata bila kita duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis ilmu, dampingi para ulama, usaha untuk memahami ayat-ayat Quran, hadis Nabi SAW, yang pertama Allah akan bagi ketenangan kepada kita. Mungkin sekali, dua kali, 10 kali, 20 kali kita datang ke masjid, datang ke surau, duduk dalam majlis ilmu, mungkin benda ni tak dapat. Pasal apa? Pasal karat tu masih tebal dalam hati kita. Karat yang ada dalam hati kita tu masih tebal, kena buang, kena kikir, kena bakar, kena tonyoh, hilangkan karat yang ada tu, insya-Allah baru akan datangnya kesedapan ataupun ketenangan ketika kita berada dalam majlis ilmu. Yang keduanya kata Nabi SAW, haffathumul malaikah, malaikat akan duduk bersama dengan kita. Sehingga disebut dalam hadis yang lain, inna lillahi malaikatun sayyahun. Allah Ta'ala ni ada satu kumpulan malaikat yang ditugaskan untuk mencari di mana ada majlis zikir, di mana ada majlis ilmu, di mana ada majlis yang menyebut qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Jadi para malaikat ni bila jumpa saja majlis tersebut, dia akan panggil kawan-kawan dia, halummu ila hajatikum, mari semua kita berkumpul di sini. Di sini ada benda yang kamu cari, ada benda yang kamu nak. Mereka berkumpul tu kata Nabi SAW hatta ananas sama, sampai ke langit. Cuma oleh kerana kita tak nampak, mata kita ni terhad, basar kita ni terhad. Allah Ta'ala cipta mata kita, cipta telinga kita ni, kuasa dia terhad. Cuba terbayang kalau Allah Ta'ala cipta mata kita macam mata binatang, boleh tengok waktu malam, jenuh kita. Allah Ta'ala cipta telinga kita ni macam telinga binatang, 3 batu dah boleh dengar dah, macam mana nak tidur?
Jadi Allah Ta'ala cipta tu Masya Allah cantik elok dah. Kalau mata kita diterang terlampau melebihi daripada apa yang Allah Ta'ala tetapkan, ayat sejuk pun kita tak minum. Dia ada ayat mineral orang duk bagi apa semua kan. Kita tengok dia macam-macam benda ada dalam tu. Pasal apa? Mata kita ni terlampau terang melebihi daripada had yang Allah Ta'ala tetapkan. Ayat tak minum, nak makan makanan berbayar. Pasal apa? Pasal mata kita ni terlampau terang. Jadi Allah Ta'ala buat tu Masya Allah cantik elok dah. Walaupun kita tak nampak malaikat, tetapi kita kena beriman, percaya, yakin bahawa inilah benda yang Rasulullah sebut, benda yang disabdakan oleh Nabi SAW. Yang ketiganya kata Nabi SAW, wa ghasyiathumur rahmah, orang yang duduk dalam majlis zikrullah, majlis ilmu, mempelajari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, qala Allah, qala Rasul, Allah akan selubungi kita dengan rahmat dia. Rahmat Allah yang disebut dalam hadis yang lain, rahmat Allah ni ada 100. Allah Ta'ala turunkan satu dikongsi oleh manusia, jin, binatang. Satu tu dikongsi oleh kita makhluk. Sama ada makhluk tu manusia ke, jin ke, binatang ke, kongsi satu rahmat yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia ni. Tapi Allah Ta'ala ada 99 rahmat. Saya terbayang 99 rahmat Allah tu Allah selubungi kita. Masya Allah. Kita duduk dalam keadaan Allah redha kita, Allah rahmati kita. Bahkan kita masuk syurga Allah pun dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, bukan dengan amalan kita. Dan yang keempatnya kata Nabi SAW, wa zakarahumullah fi man indah, Allah akan sebut nama kita seorang-seorang. Kita bayang tak? Allah sebut nama kita ni seorang-seorang di hadapan para malaikat Allah, di hadapan para makhluk yang lebih baik daripada kita. Saya terbayang, tak seronokkah nama kita disebut pada pagi ni bersamaan dengan 29 Ramadan, 1 bulan 5. Allah Ta'ala sebut ahli jemaah yang ada dalam masjid Kota Damansara seorang. Allahu Akbar, ya Allah. Saya terbayang tengok. Seperti yang saya sebut tadi, kalau makhluk, orang yang ada jawatan, orang yang ada pangkat sebut nama kita, Masya Allah, kita rasa seronok. Ada sebulan tanya hang tadi, kita rasa seronok. Pasal apa? Orang tu masih ingat lagi kat kita. Saya terbayang, tak seronokkah kita Allah sebut nama kita? Tak seronokkah kita Allah Ta'ala ingatkan kita? Allah ingat pada kita. Masya Allah. Dan dalam hadis yang lain ditambah satu lagi kelebihan. Dalam hadis tu Nabi sebut 4 kelebihan yang kita boleh dapat. Dalam hadis yang lain disebut, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatikumul hasanat, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila selesai saja kita daripada majlis ilmu, majlis zikir, selesai je kita daripada mempelajari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, maka kita semua akan balik. Kita akan bangun dan meninggalkan majlis tersebut. Bila kita tinggalkan majlis tersebut, malaikat kata apa? Bangunlah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mana lagi kita nak cari kelebihan ni? Mana lagi kita nak cari? Duduk sekejap je, mungkin hari ni kita tak sejam, mungkin. Kan? Mungkin antara maghrib dengan isya, lebih kurang dalam 40 minit atau lebih kurang sejam kita tak. Sekejap je. 5 kelebihan yang kita akan dapat. Kalau urusan duniawi kita boleh tunggu berjam-jam, tapi pasal apa? Urusan ukhrawi kita tak boleh korbankan masa kita, tenaga kita, jiwa kita, perasaan kita, untuk kita mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda kata Allah cinta, sayang dan kasih hambanya, Allah bagi taufik, Allah bagi kekuatan. Itu sebab kita kena minta, kekuatan ni kena minta.
Nabi SAW minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk baginda sampaikan risalah Islam. Minta supaya Allah Ta'ala jangan adakan sifat putus asa dalam diri Nabi SAW. Itu sebab kita tengok ketika Nabi pergi ke Taif. Nabi SAW pergi ke Taif kerana nak minta perlindungan untuk menyebarkan risalah Islam. Pada tahun yang ke-10 daripada bi'atsatin Nabi SAW, Nabi pergi ke Taif mengharapkan penduduk Taif. Sebab apa Nabi pilih Taif? Sebab Taif adalah antara tempat yang kuat dan besar dia punya orang apa? Kabilah dia. Selain daripada Mekah, di antara kekuatan kabilah Arab yang kuat ialah Taif, dan Taif ni dia ada hubungan diplomatik dengan Mekah. Maka Nabi pilih Taif, pergi jumpa dengan 3 orang pemimpin Taif. Bila Nabi nyatakan bahawasanya tolong bagi perlindungan kepada aku nak sampaikan Islam, nak sebarkan agama Allah. Yang pertama kata apa? Tak ada orang lain ke yang Allah Ta'ala nak pilih? Saya terbayang tak? Tak ada orang lain ke yang Allah Ta'ala nak pilih? Muka hang dengan berbagai-bagai ucapan, kata-kata yang menyakitkan hati Nabi SAW. Nabi pergi jumpa pula yang kedua. Jumpa yang kedua, dia kata aku tak mau sembang dengan hang, tak mau bercakap. Selesai. Nabi pergi jumpa yang ketiga. Yang ketiga kata apa? Wahai Muhammad, sekiranya kamu ni benar-benar Rasul, maka aku tak layak nak bersembang dengan kamu. Pasal apa? Kamu darjat kamu tinggi, pangkat kamu tinggi, sebab kamu Rasul, aku ni orang biasa, maka aku tak layak nak bercakap dengan kamu. Dan sekiranya kamu ni memang penipu, dia kata, kamu bukan Rasul, maka kamu tak layak nak bercakap dengan aku. Sebab apa? Sebab aku ni adalah pimpinan kabilah. Kita faham tengok. Jadi Nabi SAW sebelum beredar daripada Taif, Nabi minta kepada 3 ketua kabilah ni, tolong jangan sampaikan berita bahawasanya aku datang ke sini meminta perlindungan. Jangan sampaikan berita ni kepada Quraisy. Lalu mereka kata apa? Wahai Muhammad, dah, kami nak abang ke Quraisy. Terus lah tu juga maka hantar wakil pergi jumpa Quraisy, menyatakan bahawasanya Muhammad datang kepada kami minta supaya kami ni lawan kamu. Masya Allah. Bukan sekadar mereka tak tunaikan permintaan Nabi, maka layan Nabi dengan layanan yang Masya Allah dahsyat. Dengan batunya, dengan kayunya, ejekan daripada budak-budak. Sehingga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang menjadi kawan Nabi dalam perjalanan tersebut, dia kata apa? Sehingga dia kata banyaknya batu, banyaknya kayu, ranting-ranting pokok yang datang ke arah kami, dia kata kami merasai seolah-olah macam atas kepala ni ada pokok. Tapi walaupun begitu Nabi tak putus asa. Nabi mengadu pada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas wa anta rabbul mustad'afin ila man takilani. Sehingga Nabi kata apa? Illam yakun bika ghadabun fala ubali. Nabi kata kalau ini bukan kemurkaan kamu, kata Nabi kepada Allah, aku tak peduli, aku akan teruskan juga untuk menyampaikan risalah Islam ni. Pasal apa? Nabi nak kita ni dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat laksanakan Islam dalam kehidupan kita. Nabi berpenat lelah, bersusah payah, sakit, menghadapi berbagai cabaran. Kita dalam nak melaksanakan amal ibadah sekarang mudah je. Semua kita ada kenderaan, semua kita ada kemudahan. Alhamdulillah, guna kenderaan kita, guna kemudahan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nabi balik je daripada Taif, nak masuk Mekah tak boleh. Maka Nabi SAW ditanya oleh Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, berita kita pergi ke Taif ni telah diketahui oleh Quraisy, bagaimana kita nak masuk Mekah balik? Nabi kata, yakinlah Allah pasti akan bagi jalan. Allah pasti akan bantu dan tolong orang yang membantu dan menolong agamanya. Sampai di sepadan Mekah, Nabi minta daripada Mut'am bin Uday,
untuk menjadi jiwar, untuk memberi suaka politik kepada Nabi SAW. Sebab orang Arab dulu maka ada sistem mana siapa pun ketua kabilah, siapa pun boleh memberi perlindungan kepada siapa saja yang dia nak. Sebab itulah dalam peperangan Badar Nabi SAW larang sahabat bunuh Mut'am bin Uday kerana nak balas jasa dia, kerana dia telah memberi perlindungan ataupun suaka politik kepada Rasul SAW. Tapi oleh kerana Mut'am bin Uday ini dia gagah juga nak bunuh sahabat, nak lawan juga, maka sahabat kata tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Memang ketika dia bertemu dengan Mut'am bin Uday, dia sebut, wahai Mut'am, Rasul SAW larang kami bunuh kamu kerana nak balas jasa apa yang telah kamu beri kepada Rasul SAW. Dan ketika itu Mut'am bin Uday ini dengan kawan dia, dia tanya, ni kawanku macam mana? Sahabat kata, kawan kamu tak ada. Kan? Kamu je. Jadi dia tak mau. Kawan mesti hidup semati. Akhirnya dia mati lah. Dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, ramai pimpinan Quraisy yang mati, termasuk Abu Jahal. Abu Lahab mati di Mekah 6 hari atau 6 malam selepas daripada selesainya peperangan Badar. Nabi balik ke Mekah, masuk kota Mekah dengan perlindungan Mut'am bin Uday. Dan pada tahun yang ke-10 juga Nabi bertemu dengan kabilah Arab ketika mereka datang mengerjakan haji. Masa tu buat haji 10 hari ya. Zaman tu orang datang ke Mekah buat haji dalam tempoh masa 10 hari. Kita bayang dalam 10 hari tu Nabi pusing semua, lebih kurang 26 kabilah. Minta maka bagi perlindungan, minta maka bantu dan tolong dakwah Nabi SAW. Masya Allah, susah. Kita sekarang ni dapat Islam mudah, alhamdulillah. Nak beramal mudah, alhamdulillah. Persoalannya sekarang, oleh kerana tak ada taufik dalam diri umat Islam, maka menyebabkan mereka tidak ada kekuatan untuk melaksanakan benda yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita minta. Minta kepada Allah supaya Allah Taala bagi taufik, kekuatan, dorongan, bantuan untuk kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa liman ahabba faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف الظهر إلا كان زاده إلى النار إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membahagikan akhlak di antara kamu sebagaimana dia membahagikan rezeki di antara kamu. Akhlak ialah agama, isyarat kepada agama, ataupun disebut dalam hadis ialah ihsan. Ihsan. Sebab kadang-kadang ada orang Islam yang dengan sebab akhlak dia orang tak suka pada Islam. Na'udzubillah. Ada orang dengan sebab akhlak dia orang tertarik, orang suka. Nabi SAW disuruh akhlak, tak ada siapa yang boleh tohmah dia. Sebelum baginda dilantik menjadi Rasul, dia digelar sebagai Sadiqul Amin. Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, terkenal di kalangan orang Arab Quraisy bahwasanya Nabi ini adalah Sadiqul Amin, seorang yang jujur dan seorang yang boleh dipercayai sebelum jadi Nabi. Maka sebab itulah di kalangan pembesar Quraisy ada menyebut, takkan sebelum ni dia bagus, dia baik,
tak pernah menipu. Start pada umur setahun sampai umur 40 tahun. Takkan bila masuk 40 tahun ke atas dia nak mula menipu? Mustahil. Jadi di sudut akhlak, kata ulama, tak ada orang boleh tuhmah Nabi SAW. Kita ni, kita umat Islam, kadang-kadang orang tak suka kepada Islam, orang tak suka kepada kebaikan. Kenapa? Kerana akhlak yang ditunjuk oleh sebahagian orang Islam. Saya pernah jumpa seorang pakcik rahimahullah ta'ala, baru ni dia dah meninggal dah, rahimahullah ta'ala. Rumah dia dekat dengan surau. Dia jual nasi lemak. Alhamdulillah, nasi lemak dia sedap. Saya tanya dia, masa tu saya baru pindah ke Manjung, saya tanya dia, pakcik, rumah pakcik dekat dengan surau, pasal apa tak pergi surau? Dia kata, ustaz, selagi si fulan bin si fulan tu ada di surau tu, saya takkan pergi surau. Allahu Akbar. Saya bayang dah, na'udzubillah. Mana dia menjadi penghalang kepada orang nak beramal ibadah, na'udzubillah. Maka sebab itulah benda ni kita kena jaga betul-betul. Akhlak, kepribadian kita kena jaga betul-betul. Jangan sampai dengan sebab akhlak kita, kepribadian kita menyebabkan tersekatnya orang nak menerima hidayah Allah, tersekatnya orang nak terima Islam. Sebab itulah ulama menyebut al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ni terlindung dengan sebab keburukan yang dilakukan oleh umat Islam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai, maupun tidak. Allah bagi dunia, sama ada orang tu Allah suka, Allah tak suka, Allah bagi. Orang tu orang soleh ke tak soleh ke, Allah bagi. Orang tu Islam ke bukan Islam ke, Allah bagi dunia ni. Kenapa? Kerana dunia tidak ada nilaiannya di sisi Allah. Tak ada apa. Sebab itulah kita tengok Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka menentang Rasulullah SAW. Masya Allah, Allah bagi kekayaan pada mereka, Allah bagi kehebatan pada mereka. Pasal apa? Pasal dunia ni tak ada nilaian di sisi Allah. Qarun, Fir'aun, Haman, Allah bagi. Maka sebab itulah dalam kehidupan kita di dunia ni, jangan jadikan dunia itu sebagai ukuran kita. Qarun, kalau kita baca dalam surah Qasas, siapa yang ada masa nanti balik buka surah Qasas, baca kisah Qarun. Sehingga perhiasan dia, harta benda dia mengagumkan Bani Israel. Dia laitalana misla ma utiya Qarun innahu lazu hadzin azim. Alangkah baiknya kalau kita juga sekaya Qarun. Hebat dia, Masya Allah. Terpesona mereka dengan Qarun. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Fa khasafna bihi wa bidarih. Allah Ta'ala sedut, isap dia dan harta benda dia habis, mau masuk dalam bumi. Pasal apa? Sombong, menentang Nabi Musa AS. Sedangkan Qarun ni adalah di kalangan Bani Israel. Diceritakan Qarun ni boleh jadi kaya kerana apa? Kerana dia ni kutip modal daripada Bani Israel dengan menjanjikan pulangan yang lumayan. Tapi bila dia dah berjaya dalam perniagaan, dia kata tak ada, ini aku yang usaha, aku yang cari, bukan hamba. Itu yang Bani Israel kecewa. Dan bukan sekadar dia tipu Bani Israel, bangsa dia sendiri, dia menentang dakwah Nabi Musa AS. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan. Sebab itulah dunia ni tidak ada nilaian di sisi Allah. Fir'aun, hebat-hebat Fir'aun, apa yang tinggal? Piramid je. Kehebatan orang bukan Islam sebelum ni, tak ada benda yang boleh kita dapat manfaat. Maka sebab itulah kita kena ingat bahwasanya dunia ni tidak ada nilaiannya di sisi Allah. Manusia saja yang rasa ada nilaiannya. Itu sebab kadang-kadang ada orang, kata Nabi SAW di akhir zaman ni, orang berkasih sayang kerana dunia. Orang hormati seseorang kerana dunia. Sedangkan dahulunya orang kasih sayang kerana Allah, kerana Rasul SAW, kerana Islam.
Orang hormati seseorang kerana Allah, kerana Rasul, kerana Islam. Tapi di akhir zaman ni, orang sayang, kasih, hormati seseorang kerana jawatan, pangkat, kerana kekayaan, harta. Itu sebab orang takut hilang pangkat. Orang takut hilang harta. Pasal apa? Bila hilang pangkat, tak ada orang nak hormat dia dah. Bila hilang harta, tak ada orang nak hormati dia dah. Maka dia akan cari jalan bagaimana dia boleh pertahankan pangkat dia. Dia cari jalan bagaimana dia boleh perbanyakkan lagi harta dia. Tak salah nak pertahankan pangkat, nak perbanyakkan harta, tak salah. Tapi tanggungjawab dan kewajipan tu perlu dilaksanakan. Sedangkan dia, iaitu Allah, memberikan agama hanya kepada yang dia cintai saja. Orang yang Allah Ta'ala cintai saja Allah Ta'ala bagi agama, bagi kekuatan untuk dia laksanakan perintah Allah. Boleh datang ke masjid, datang ke surau, boleh beribadah, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh bertasbih, berselawat kepada Nabi SAW. Kita nak beramal ibadah ni terpaksa berlawan dengan hawa nafsu kita. Ramadan ni sebab iblis tak ada ya. Kalau iblis ada, kita terpaksa berlawan dengan dua, iblis dan nafsu. Terus lawan dengan nafsu pun kita tak apa nak kuat. Ramadan ni ada nafsu je. Nafsu ni anak didik syaitan. 11 bulan dia didik nafsu kita. Sehingga disebut oleh ulama, syaitan sebelum diikat, dia sebut, dia pesan pada nafsu. Dia tahan kena ingat dah. Ni anak murid setia aku, kena ingat apa yang aku dah ajak dah. Itu sebab kita masuk bulan Ramadan, ya Allah, tengok yak tebu pun meleleh. Meleleh yak liung. Dia yak tebu ni hari biasa pun duk minum sobat tu lah. Kita pergi bazar Ramadan, tengok ayak macam-macam jenis ayak ada, macam-macam warna ada. Meleleh yak liung. Dehanya bila buka puasa nanti kena segelas ayak, selesai. Tapi itulah yang ada dalam nafsu kita. Bila habis Ramadan nanti, kita akan berhadapan dengan dua cabaran kita, iaitu syaitan dan nafsu. Maka kena minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang diberikan agama oleh Allah, maka sesungguhnya dia mencintainya. Bila Allah Ta'ala bagi kita dapat laksanakan urusan agama ni, tanda kata Allah cinta, sayang dan kasih pada kita. Itu sebab Nabi pernah sebut, idza ra'aitar rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman, atau kama qala alaihi wasallam. Bila kamu tengok seseorang yang berulang alik ke masjid, surau, maka bersaksilah bahawa dia adalah orang beriman. Dia adalah orang yang Allah sayang dan kasih kepada dia. Ini tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Nabi SAW supaya sampaikan kepada kita. Hakikatnya wallahu alam, tapi kita hukum di sudut zahir. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW, seorang hamba tidak akan selamat sehingga hati dan lisannya selamat. Nabi suruh jaga hati kita, suruh jaga lidah kita. Sebab hati ni tempat Allah nak pandang. Sebab tu kena kita bersihkan. Kita ni bersihkan anggota zahir kita, pakaian zahir kita. Pasal apa? Pasal manusia nak pandang, manusia nak tengok. Allah nak tengok mana? Allah nak tengok hati kita. Manusia ni hanya menilai di sudut zahir. Kalau kita baca kisah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, Atha adalah merupakan seorang ulama yang masyhur, sehingga dia mendapat gelaran alimul ulama, orang yang paling alim di kalangan orang yang paling alim, Masya Allah. Sehingga ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu datang ke Mekah mengerjakan umrah, setengah mengatakan mengerjakan haji. Ibnu Umar adalah sahabat, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang datang tanya hukum kepada Ibnu Umar. Dia kata, ajibtu minkum, heran nampak ni,
Kamu datang bertanya kepadaku tentang hukum agama. Wa fikum Atha bin Abi Rabah. Sedangkan di sini di Mekah ni ada Atha bin Abi Rabah. Mana ilmunya diiktiraf oleh sahabat. Hebat. Atha bin Abi Rabah ni mata kanan dia buta, kaki kiri dia capit, rambut kerintin, rupanya hitam lah. Dia menjadi hamba kepada seorang wanita. Dia bahagikan masa dia kepada 3 bahagian. Yang pertama dia kata 1/3 aku guna untuk khidmat tuanku, 1/3 aku guna untuk beribadah kepada Allah, dan 1/3 aku guna untuk menuntut ilmu. Aku jadikan lantai Masjidil Haram selama 20 tahun tempat aku menuntut ilmu. 20 tahun ngaji, belajar. Sehinggalah pada satu musim haji, tuan dia merdekakan dia ketika berada di Arafah. Ketika berada di Arafah, tuan dia naik atas bukit Arafah dan dia isytiharkan pada hari ini, aku membebaskan Atha bin Abi Rabah kerana aku tengok dia begitu halaba menuntut ilmu dan menyebarkan risalah Islam. Akhirnya dia merdeka. Atha bin Abi Rabah ketika bertemu dengan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Di mana Hisham bin Abdul Malik ini pusat pemerintahan Daulah Umayyah di Syam, Syria, Damsyik. Dia pergi naik kaldai dia dengan jubahnya yang Masya Allah. Berapa hari daripada Mekah pergi ke Syria, berapa hari. Saya tak bayang dia naik kaldai, yang mana pelana dibuat daripada kayu je. Sehinggalah bertemu dengan seorang lagi ulama Khurasan, iaitu Atha al-Khurasani. Dia ulama yang bernama Atha ni ramai. Atha ibn Abi Rabah, digelar alimul ulama. Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani dia agak kaya sikit. Dia pun nak jumpa khalifah lah, tapi kenderaan yang dia naik Masya Allah hebat. Hebat. Kenderaan yang dia naik hebat, Masya Allah. Yang tiganya ulama yang masyhur di sudut sufi pula ialah Atha as-Salmi atau Atha as-Salimi. Nanti kita cerita kisah Atha as-Salimi insya-Allah. Jadi Atha bin Abi Rabah dalam perjalanannya nak bertemu dengan khalifah, dalam perjalanan yang lagi jumpa khalifah, dia bertemu dengan Atha al-Khurasani. Bila Atha al-Khurasani bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, dia turun daripada kenderaan dia. Dia turun, bagi salam, cium tangan. Anak Atha al-Khurasani tengok benda tu. Dia kata dalam hati dia, biasanya ayahku ni tak pernah turun daripada kenderaan. Kalau bertemu siapa-siapa pun tak pernah. Tapi bila bertemu dengan orang yang dia kata, dia bagi gambaran yang Masya Allah, matanya buta, kakinya capit, jubahnya bertampung, kenderaannya Masya Allah, tabarakallah. Macam mana ayahku boleh turun dan cium tangan meraihkan Atha bin Abi Rabah. Lalu dah selesai apa semua, dia pun masuk ke dalam kenderaan dia balik. Anak dia tanya, dia kata, wahai ayahku, saya tak pernah tengok ayah turun bertemu dengan orang seperti mana ayah dia turun bertemu dengan Atha bin Abi Rabah. Sedangkan Atha bin Abi Rabah ni, anak dia sebutlah tentang kekurangan yang ada pada Atha. Lalu Atha al-Khurasani kata pada anaknya, dia kata, wahai anakku, jangan kamu nilai seseorang daripada zahir dia. Jangan kamu nilai seseorang daripada zahir dia. Dia adalah seorang yang alimul ulama, orang yang paling alim di kalangan orang yang paling alim. Akhirnya mereka pergi sampai ke Syria, Damsyik. Bila nak masuk bertemu dengan khalifah, tak dibenarkan masuk. Sehinggalah Atha bin Abi Rabah sampai. Atha al-Khurasani kata, aku boleh masuk bertemu dengan khalifah sebab Atha bin Abi Rabah. Kalau aku semata-mata, takkan dapat jumpa dengan khalifah. Dia masuk dan dia diraikan oleh khalifah, sehingga dia dapat duduk mendampingi khalifah. Tapi tujuan dia pergi bukan untuk diri dia. Tujuan dia pergi adalah untuk penduduk Mekah dan Madinah, untuk orang lain, bukan untuk dia.
Dia ada sebut beberapa perkara yang perlu dilaksanakan oleh khalifah. Beberapa perkara yang perlu dilaksanakan oleh khalifah. Di antaranya ialah biasanya penduduk Mekah dan Madinah ni mendapat ata', mendapat, kita kata apa, nak kata apa, kalau ni kira pemberian lah, pemberian secara, orang kata apa, secara tahunan, dan ada mengatakan pemberian secara bulanan kepada penduduk Mekah dan Madinah, saya khusus daripada khalifah. Tapi ta'akharta ya khalifah, kamu lambat bagi, menyebabkan mereka menghadapi kesusahan dalam urusan harian mereka. Maka khalifah pun suruh dia punya tukang catat dia buat dia punya inilah catatan apa yang perlu. Banyaklah benda yang disebut akhir sekali. Lebih kurang 5 benda yang disebut oleh Atta' berkaitan dengan keperluan umat Islam. Akhir sekali sebelum Atta' bin Abi Rabah meninggalkan majlis tersebut, dia bangun dan menghadap arah khalifah. Dia kata apa? Ya khalifah, i'lamu, wahai khalifah, ketahuilah, innaka ji'ta wahdah wa samutu wahdah wa tub'atsu wahdah wa tuhsyaru wahdah. Dia kata, ingatlah wahai khalifah, kamu ni datang seorang diri ya, sendiri-sendiri. Kamu dilahirkan oleh Allah ke dunia ni seorang-seorang je, dan kamu juga akan mati seorang je. Mati sendiri, seorang-seorang. Tak ada kawan yang akan ikut kamu, dan kamu akan dibangkitkan seorang-seorang juga, dan kamu akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah berani ya, berani. Kalau kita zaman sekarang, wallahu alam, berani. Sehingga disebut bahawasanya khalifah menangis terisak-isak kerana nasihat peringatan yang disampaikan oleh Atta' bin Abi Rabah. Ini orang yang bagi dia dunia tidak ada nilaian. Orang besar ke, orang kecil ke, siapa ke, bagi dia dunia tidak ada nilaian. Yang ada nilaiannya ialah boleh sampaikan, tak boleh sampaikan risalah Islam. Itu yang menjadi nilaian dia. Jadi Nabi kata seorang tu boleh selamat, dianggap bagus bila dia boleh jaga hati dia dan jaga lidah dia. Dan tidak beriman seseorang sehingga jirannya merasa aman daripada kejahatannya. Seseorang tu takkan sempurna iman dia sehinggalah orang lain rasa selesa dengan dia. Ni kadang-kadang Allahu Akbar, orang nak ni pun tak berani dengan kita, takut. Duk berperam dalam hati, simpan dalam hati. Maka jangan sampai orang tak suka pada kita dengan sebab akhlak kita, perangai kita, kejahatan kita. Orang takut pada kita pasal apa? Pasal akhlak kita, kejahatan kita, keburukan kita. Mereka bertanya, apakah kejahatan itu wahai Nabi Allah? Baginda menjawab, menginayai dan menzalimi. Jangan inayai orang lain, jangan zalimi orang lain. Sebab semua benda ni akan disoal, akan ditanya oleh Allah. Mungkin di dunia ni selamat, mungkin dia ambil peguam yang hebat. Itu sebab saya selalu pesan, peguam peguam. Walaupun kerja dia tu sebagai peguam, tapi kes yang dia nak ambil, dia kena tengok. Kalau sekiranya melibatkan hak orang, melibatkan kezaliman yang berlaku, jangan ambil kes ni. Jangan dianggap ini saya punya profession, ini saya punya kerja. Dah, jangan kira duit je. Satu-satu kes yang kita nak ambil, kena tengok, baca dulu, kaji dulu, kes tu betul ke tak betul. Sekiranya aku bela dia, adakah apa yang dia dapat nanti betul ke tak betul, hak dia ke hak orang lain. Jangan duk kira nak cari duit je. Bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kesenangan dunia ni sementara je. Sebab kadang-kadang ada peguam yang hebat kan, dia pusing-pusing dalam menang, sedangkan apa yang diperoleh itu bukan hak dia. Maka sebab itulah pesan pada sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang jadi peguam, tolong kaji dengan baik satu-satu kes yang kita nak ambil, supaya kita tak terlibat dengan kezaliman, penginayaan terhadap orang lain. Jangan kita nampak ini kerja aku, ini aku punya profession. Jangan, tak boleh. Banyak lagi cara lain yang kita boleh dapatkan duit, dengan cara yang halal, dengan cara yang betul, dengan cara yang baik.
Dan tidaklah seorang hamba mencari harta yang haram lalu membelanjakannya lantas dia diberkati. Orang yang mencari harta yang haram dan dia belanjakan, maka dia takkan diberkati. Itu sebab kita bersihkan. Kalau ada sebelum ni yang terlibat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah, tolong bertaubat, mohon pengampunan kepada Allah. Ya Allah, dulu aku tak tahu, ya Allah. Terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah, tolong bertaubat masa masih ada. Mohon pengampunan kepada Allah. Dan tidaklah dia bersedekah dengan menggunakan harta yang diharamkan tu, harta yang dia dapat dengan cara tak betul, lantas diterima daripadanya, takkan diterima. Walaupun dia sedekah, takkan dapat pahala. Itu sebab duit yang haram ni kita bagi je kepada pengurusan yang sesuai, tempat yang sesuai. Tak boleh kita nak sedekah dengan duit yang daripada hasil yang haram. Dan tidak dia meninggalkannya di belakangnya, melainkan akan menjadi bekalan ke neraka. Kalau dia tinggalkan duit yang haram tu untuk anak cucu dia, untuk keturunan dia, maka na'udzubillah, sepanjang berada dalam kubur tu, na'udzubillah. Itu sebab mohonlah pengampunan kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, bersihkanlah harta-harta kita yang tak baik tu, yang tak sihat tu, yang tak patuh syariat tu. Bersihkan, jangan kita sayang, sebab benda tu akan menjadi beban ketika kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menghapuskan keburukan dengan keburukan, akan tetapi menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keharaman tidak akan dapat dihilangkan keharaman yang lain. Satu benda yang haram tak akan dapat menghilangkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita cuba muhasabah diri kita di akhir-akhir Ramadan ni. Cuba bersihkan jiwa kita, diri kita, sebelum kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa sayang terhadap harta yang haram, harta yang tak patuh syariah. Jangan kita rasa sayang, sebab benda tu akan menjadi beban, benda tu akan menyusahkan kita. Memanglah kita seronok anak-anak dapat banyak, anak-anak dapat hidup senang, tapi maka senang dengan hasil yang tak sihat. Mungkin mereka tak tahu, mungkin mereka tak tahu, tapi kita tahu. Maka jangan biar. Sepatutnya kita duduk di sana nak duduk dengan selesa, nak duduk dengan senang. Kesusahan dunia ni sementara je. Kesusahan dunia ni sementara je. Tapi kesusahan akhirat, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un, kata Allah. Hak dunia ni adna, ringan je, sikit je. Akbar, azab yang dahsyat di sana. Kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Bila hancur luluh je Allah ganti balik, hancur je Allah ganti balik. Kita semua pernah dengar peristiwa yang dilihat oleh Nabi dari malam Isra' dan Mi'raj kan. Ada satu kumpulan manusia hentak kepala ke batu, berkecai habis semua, kemudian bertangkup jadi elok balik. Bila dah tangkup jadi elok balik, hentak pula lagi, berkecai, bertangkup balik, hentak lagi, berkecai. Itulah keadaan azab dan sisaan di akhirat sehinggalah hari kiamat, sehinggalah ditiupkan sangkakala kali kedua. Barulah dibangkitkan daripada kubur, dibawa kepada mahsyar. Di sana satu pula cerita lain pula. Berapa lama? 50,000 tahun hari akhirat. Kana miqdaru 50,000 sanah, 50,000 tahun. Berada di pada mahsyar kali dengan 1000 tahun hari dunia. Sehari hari akhirat menyamai 1000 tahun hari dunia. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Sehari hari akhirat menyamai 1000 tahun hari dunia, maka kita kali dengan 50,000. 1000 kali 50,000. Na'udzubillah min zalik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dan rahmati Allah, saya rasa itulah sekadar yang diizinkan oleh Allah untuk kita sama-sama kongsi pada pagi ini. Abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat boleh baca. Saya pun dah ada beberapa noktah, ada beberapa kita kata poin yang saya telah susun. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya mengucapkan selamat raya, maaf zabatin segala ada tersilap dan salah sepanjang saya berkongsi ilmu di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita,
permudahkan urusan kita, dapat kita bertemu lagi selepas Ramadan ini nanti insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin wa lak sammayta bihi nafsaka wa anzalta fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika bista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina ya hayyu ya qayyum يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.